Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Buletin Awani Khas. Kita masih mencari MH370, tragedi yang menimpa yang berakhir di selatan Lautan Hindi, dan kita akan merungkai dari sudut cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pasukan mencari. Dan juga hari ini kita sudah mendengar tadi pada persidangan media, Datuk Seri Syamuddin mengatakan sebanyak 122 objek dikenalpasti oleh agensi Remote Sensing Malaysia di kawasan pencarian di selatan Lautan Hindi, kira-kira 2,557 km dari Perth. Dan kawasan ini juga tidak jauh dari kawasan objek yang dicerap oleh satelit Australia dan juga yang kedua yang dicerap oleh satelit China. Jadi ini satu lead yang agak besar dan sedang diteliti, yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa, dan objek ini, imej-imej ini sudah dikongsi oleh pihak berkuasa Malaysia dengan pihak berkuasa Australia, dan kita mengharapkan pasukan mencari yang sedang bertungkus lumus di selatan Lautan Hindi di kawasan yang ditentukan memperolehi sebarang petunjuk ataupun serpihan yang dicerap oleh imej satelit yang kemudiannya boleh diangkat dan dianalisa sama ada serpihan ini ataupun objek ini boleh dikaitkan terus dengan MH370. Jadi untuk membincangkan perkara ini di studio pada malam ini, saya bersama yang berbahagia Datuk Kapten Jaafar Lamri, orang lama dalam bidang maritim, Ketua Pegawai Eksekutif Center of Maritime Excellence dan bekas mantan Ketua Operasi di Jabatan Operasi Mencari dan juga Menyelamat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan saya rasa orang yang paling layak untuk kita bercerita bagaimana kita memahami kawasan pencarian di laut yang besar sebegini dari sudut aset dan juga teknologi. Sebelum saya terus bersama Datuk Kapten, mungkin di talian sekarang kita sudah bersedia dengan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Assalamualaikum Dr. Ahmad Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Ahmad Samsuri, mungkin analisis awal Dr. Ahmad Samsuri dalam hari ke-19 lead yang terbesar dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari agensi Remote Sensing Malaysia yang dikeluarkan juga oleh agensi pertahanan dan juga angkasa Airbus di Perancis. 122 objek itu. Mungkin pada perkiraan Dr. Ahmad Samsuri, mungkin ini yang terbesar yang boleh kita kaitkan dengan objek yang dicerap oleh satelit China dan juga Australia pada 16 dan juga 18 hari bulan lalu. Ya, saya kira apa yang diperoleh dalam data yang terbaru ini adalah merupakan suatu lead yang penting, gambaran yang sangat penting untuk dalam proses pencarian ini. Walaupun begitu, perkara yang paling penting juga perlu dilaksanakan pada perkara ini adalah untuk memperolehi bahan-bahan debris, komponen-komponen yang bertebaran di situ, sehingga barulah kita boleh membuat suatu kesimpulan yang lebih pasti bahawa ianya adalah berasal daripada pesawat yang kita cari. Sebelum daripada itu, ianya masih lagi dalam proses pencarian lah. Tapi ini suatu perkara yang sangat besar dalam proses pencarian. Antara cerapan imej tersebut ada yang bersaiz sekitar 23 meter, agak sama dengan cerapan awal oleh pihak Australia dan juga China, dan kelihatan terang dan agak kata solid seperti bahan pejal yang mungkin boleh dikaitkan dengan badan kapal terbang dan sebagainya. Mungkin ia boleh dikaitkan dengan bahagian-bahagian tertentu MH370 kalau itu benar serpihan MH370, Dr. Ahmad Samsuri. Ya, saya kira kalau dengan saiz yang sedemikian, 23 meter, dan sebelum ini dengan saiz yang lebih kurang sama, ianya adalah saiz yang bersesuaian dengan beberapa komponen sebuah pesawat. Terutama dalam kes ini ialah sayap pesawat itu sendiri. Sebab kalau kita melihat kepada perkara-perkara lain yang ada dengan dimensi yang sedemikian, sebuah kontainer umpamanya seharusnya tidak sebegitu. Sekiranya kita bayangkan kontainer jatuh dari sebuah kapal, apatah lagi dengan mengambil kira bahawa adakah laluan selatan Lautan Hindi ini adalah laluan perkawalan antarabangsa. Jadi dengan mengambil kira ini, ianya mungkin memberi sedikit keyakinan kepada proses penentuan seterusnya. Ya, dari pandangan penganalisis penerbangan juga dikatakan kalau cerapan melalui imej satelit memerlukan penelitian dan juga analisa forensik yang lebih tepat. Imej ini perlu dikorroborasi supaya lebih
orang kata pun jelas dari sudut orang kata pun koordinatnya dan sebagainya. Dan kalau dari sudut pelihatan fizikal di bawah, ini cabaran bagi pasukan mencari kerana mereka berada di kawasan yang paling ganas, ombak yang tinggi dan sebagainya. Bagaimana kita boleh menentukan imej-imej ini, objek-objek ini boleh dikaitkan dengan MH370, bukan datang dari sampah sarap yang dihanyutkan oleh arus dan sebagainya, seperti yang selalu kita dapat lihat pada imej-imej yang sebelum ini? Ya, yang menjadi sedikit masalah dalam data yang kita perolehi, sama data ini atau data sebelum ini, saya percaya ianya bukan diperolehi pada real time. Tetapi data yang diperolehi dah selepas 2 hari baru dimaklumkan ataupun 1 hari dimaklumkan, dan dengan mengambil kira pergerakan laut yang begitu kuat di kawasan yang demikian. Sebab itulah kita melihat jarak di antara dua kawasan yang diperolehi oleh satelit, sama ada yang terkini dan yang beberapa hari lepas itu, agak berjauhan sedikit, menunjukkan sekiranya ianya berasal daripada sebuah pesawat yang sama ataupun sebuah komponen yang lebih kurang sama. Tentulah ianya memberi satu gambaran awal kepada kita bahawa cabaran kita semakin hari itu berlalu, maka semakin jauh bertebaran. Sebab itulah proses seterusnya ialah data-data satelit yang diperolehi ini perlu dianalisa. Dan satu perkara lagi yang saya rasa saya perlu sebut di sini, ialah mungkin sampai masanya untuk kita bertanya kembali kepada pihak-pihak yang mempunyai kapasiti satelit yang boleh melihat sebarang bright light, cahaya terang melalui satelit mereka. Kita difahamkan bahawa Pentagon mempunyai kebolehan demikian. Sebelum ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak menjumpai bright light ini di lautan China Selatan. Tetapi adakah mereka menggunakan kapasiti yang sama, mereka melihat di mana-mana di sepanjang koridor daripada Selat Melaka itu sampai ke selatan lautan Hindi itu. Sekiranya mereka boleh melihat data-data rekod mereka dan dapat dikenal pasti bahawa ada bright light yang dikesan melalui satelit kapasiti Pentagon ini, maka ianya akan memberi suatu clue yang lebih baik. Sekiranya berlaku suatu letupan kepada pesawat yang sehingga menyebabkan ianya pecah bertaburan, maka daripada maklumat kesan cahaya yang hasil daripada letupan yang dicerap oleh satelit Amerika Syarikat itu, ianya akan memudahkan kita boleh membuat suatu projection di manakah kemungkinan yang lebih tepat pesawat itu kalau kita consider itu sebagai satu pesawat yang jatuh. Tetapi sekiranya maklumat dari segi sinaran yang terang tadi, bright light itu tidak dicerap oleh satelit daripada Amerika, mungkin ianya memberi gambaran bahawa pesawat berkenaan tidak tidak meletup atau berkecai di udara, tetapi terus menjunam ke permukaan laut dan tenggelam dan mungkin berkecai di situ. Dan sekiranya itu keadaannya, maka dengan kawasan yang begitu luas begini, kita perlu menjalankan kajian yang lebih detail bagaimana kita nak retract kembali dengan pencarian begitu dengan kawasan bertebaran yang luas itu, supaya kita dapat work backward untuk kita mengenal pasti di manakah jangkaan yang pesawat ini jatuh umpamanya. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Samsuri atas pandangan tersebut. Kita akan terus mendapatkan analisa Dr. Ahmad Samsuri dan Datuk Kapten Jaafar Lamri. Ini satu kawasan yang begitu luas dan cabarannya bukan seperti yang kita alami di Laut Cina Selatan ataupun di Selat Melaka. Dan pandangan Kapten tentang ini, kerana kita tahu juga Australia sedang mengotai pasukan mencari di selatan lautan Hindi, dan semalam misalnya operasi ini dihentikan akibat cuaca buruk, dan hari ini mereka sudah bermula sejak awal pagi lagi, dan kita sedang menunggu apakah kataupun penemuan-penemuan yang didapati oleh pasukan mencari di sama ada melalui udara ataupun melalui laut. Tetapi belum kita mendengar sebarang berita. Tetapi bagaimana Datuk Kapten melihat operasi mencari MH370 di selatan lautan Hindi? Terima kasih Nazri.
seperti kita yang dimaklumkan Lautan India Selatan ni bukanlah calang-calang kawasan sebenarnya. Dan dalam seminggu ni pun kita tengok perubahan cuaca dia. Dia boleh tenang. Betul. Dan dia boleh jadi ribut. Sebab apa, kawasan itu adalah tempat lahirnya taifun dan juga ribut taupan sebenarnya. Jadi dia akan berubah dan seperti yang kita tengok juga bila kita sekarang telah melihat pada satu kawasan yang besar kemungkinan kapal terbang atau bangkai kapal terbang kita akan ada di situ. Walaupun kita dah narrow down tu, tapi sebenarnya kawasannya masih luas. Masih luas. Kalau kita tengok pada pencerapan, sekarang sudah ada 3 satelit yang mencerap di kawasan yang hampir sama. Dan aset surface kita sudah ada di kawasan. Tapi soalannya kenapa tidak jumpa lagi? Kan? Sedangkan kalau kita pada layman ni, kita cakap kalau satelit sudah mencerap sesuatu objek, maknanya satelit juga boleh track objek itu sebenarnya. Pergerakan dia. Ya, dari mana ke mana. Tetapi kenapa tidak jumpa? Kan? Kenapa tidak jumpa? Ini yang kita perlu faham sebenarnya di lautan itu kan. Jadi kita 3 dimension. Barang yang kita terap itu mungkin akan bergerak ke kiri, ke kanan, mungkin tenggelam. Kan? Dan kecepatan kita untuk ke tempat yang dimaklumkan oleh satelit itu adalah yang paling penting di sini. Jadi kita tengok sekarang kita ada lebih kurang 6-7 aset kapal-kapal perang yang paling canggih di kawasan kan. Jadi ini yang kita punya challenge sekarang ni untuk sampai ke lokasi dan mengambil sampel tu dan memastikan betul itu MH370. Australia sudah membahagikan kawasan pencarian dengan 2 kawasan tumpuan, sektor timur dan juga barat dengan segala aset dari negara-negara yang terlibat dari Australia, New Zealand, Jepun, Korea, termasuk Amerika Syarikat dan juga China. Adakah ini satu formula yang berkesan yang mampu mengecilkan kawasan pencarian dan juga dapat mengenal pasti imej-imej yang sedang diteliti, yang sedang dikongsikan itu dapat dicari dengan segala teknologi yang sedang dilakukan oleh pasukan-pasukan yang berada di atas udara ataupun di laut. Okey, kita akan bincang perkara itu, Kapten. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam buletin awal khas, kami masih membincangkan bagaimana kita memahami operasi mencari MH370 di selatan Lautan Hindi. Datuk Kapten, kita cuba membayangkan. Selepas ini mungkin rakan saya, Zul akan naikkan grafik aset-aset yang sedang berada di selatan Lautan Hindi ini. Dan Australia sudah membahagikan 2 sektor mengikut Datuk Syamudin tadi, iaitu sektor timur dan juga sektor barat. Dengan segala, orang kata pun, aset sama ada melalui udaranya dan juga melalui lautnya sedang bergerak. Dan Alhamdulillah hari ini cuaca yang elok. Bagaimana kita nak memahami keupayaan aset ini untuk mencari imej yang sedang dikongsikan ini melalui satelit? Datuk Kapten mengatakan tadi sudah dicerap melalui satelit, tetapi kita masih tak jumpa. Kita cuba bayangkan pasukan mencari ini dari sudut usaha mereka. Yang pertama kita kena faham sebenarnya macam AMSA adalah sebuah badan keselamatan maritim yang pakar dalam mencari dan menyelamat di laut. Dan dalam keadaan ini sistem mencari dan menyelamat sebenarnya di dunia adalah sistematik sama kan? Dan unsur-unsur pencariannya semua sama. SOP-nya sama. Tidak jauh beza. Apa yang dilakukan di Malaysia sebenarnya sama dilakukan di Australia. Cuma kita mesti faham bila di laut, bila kapal-kapal di laut hendak mencari sesuatu objek, dia melihat pada satu objek yang tidak statik. Dia mengikut ombak. Dan di penjahat kelihatan itu pun akan terhad. Dan kalau di kapal, sebenarnya pencarian dengan kapal, kalau kawasan lebih kurang 8,000 kilometer persegi, besarnya, bukan mudah. Jadi kita sebenarnya depend kepada kapal terbang yang sebenarnya yang di atas. Tetapi kapal terbang ni pula dia punya kekurangannya pula, dia laju. Dia cepat. Jadi kalau dia pun banyak menggunakan mata kasar dan juga kadang-kadang yang ada canggih sikit dia ada sight looking airborne radar. Ini pun kadang-kadang kalau kita daripada pengalaman kita seminggu ni kita tengok masih miss lagi. Jadi itu dalam keadaan ini sebenarnya
sebab kita dapat pencerapan radar tu selalu sebab kita tengok perhatikan 2 hari 3 hari selepas baru dapat kepada aset di bawah. Ya, itu sebab belum kita backtrack lagi isunya ataupun insidennya berlaku pada 8 hari bulan. Jadi 2-3 hari itu objek yang dicari itu sudah mungkin pergi 50 batu nautika, mungkin 60 batu konika di pelbagai direction kan. Jadi itu mungkin yang menyulitkan lagi kita punya aset di bawah. And then lagi satu ini semua yang kita ada walaupun mereka adalah orang yang terlatih sebenarnya. Kita punya aset yang kita ada sebenarnya terbaik sebab semua kapal perang saya tengok. Ya betul, military yang dia train dia tu. Tetapi di laut sana kalau dah seminggu mencari macam gitu pun sebenarnya fatigue akan take place, you know. And then dia pun akan terhad benda-benda ni, you know? Jadi itu yang challenge yang sekarang ni saya tengok untuk recovery challenge saya tengok. Pada pengalaman Datuk Kapten, buat pertama kali juga dalam usaha mencari dan juga menyelamat menggunakan satu-satunya sumber ataupun petunjuk melalui imej satelit. Dan ini mungkin satu usaha yang belum pernah dilakukan. Kalau pihak maritim biasa ada koordinat yang lengkap. Mereka akan tumpu membuat mapping, membuat pemetaan dasar laut dan sebagainya terus ke kawasan yang dicari. Tetapi kali ini MH370 tiada orang kata pun clue petunjuk berkenaan, tetapi hanya bergantung kepada petunjuk imej satelit yang belum disahkan dalam bentuk fizikalnya lagi. Jadi bayangkanlah cabarannya. Itulah kerana ini adalah satu operasi SAR yang saya sepanjang 40 tahun lah saya dalam bidang maritim ni kan, dan juga terlibat dalam banyak mencari penyelamat. Ini boleh katakan terbesar yang menggunakan pelbagai teknologi terutama satelit kan. Kalau dulu-dulu kurang sebenarnya satelit digunakan untuk mencari dan menyelamat, you know. Tapi kali ini satelit digunakan sepenuhnya. Tetapi kita nampak ada gap sebenarnya di antara satelit dengan realiti itu. Ada gapnya yang mungkin kita perlu belajar tu nanti tu. Jadi melalui kes nanti bila kita dah dapat objek yang kita cari itu, kita akan dapat gap dia kenapa yang kita tidak dapat jumpa. Sedangkan kita kalau dah dapat lokasi itu 2 hari lepas, kita selalunya masuk dalam komputer kita modelkan ke mana dia pergi. Tetapi bila kita pergi sana kapal kita tak jumpa juga lagi. And hari ini yang lagi penting ni sebab yang kita baru dapat ni 122 objek. 1 meter sampai 23 meter kan. Jadi kalau bagi orang biasa ni kenapa tak boleh jumpa sedangkan satelit dah kata ada 123 serpihannya begitu banyak. Tetapi kita macam saya cakap tadilah, you know, dalam masa 2 hari 3 hari serpihan tu mungkin pecah lagi kecil. Mungkin dia lagi bersepah, you know. Ataupun mungkin ada antara satelit dengan di muka bumi ni kan, mungkin ada area-area dia lagi yang tidak tepat yang mungkin kita kena kaji. Kalau kita tengok dalam information yang dibagi oleh satelit, dia selalu menyatakan dia akan refine. Maknanya di situ ada error dia, area of location kan. Jadi mungkin di sinilah yang kita mungkin ada lagi yang membuat kita aset-aset kita di kapal terbang kita 6 kapal terbang dalam satu area tu. Saya ingat itu kira besar tu kan, tapi masih tak jumpa. Bagi pengalaman Datuk Kapten berada dalam industri maritim melalui pasukan mencari dan menyelamat maritim Malaysia, bekerja melalui oil and gas dalam bidang swasta, sekarang bekerja sendiri, berniaga sendiri, dan pastinya melihat usaha mencari MH370 di selatan Lautan Hindi, dan kita banyak kali dah berbincang tentang ini, rupa bentuk Lautan Hindi, kedalamannya dan sudut profil dan sebagainya. Apa yang perlu diberi perhatian apabila berada di laut untuk mencari bangkai pesawat? Mungkin pada fizikal yang kita boleh pandang di darat, Boeing 777 itu akan besar macam gergasi, tetapi apabila berada di lautan yang sebesar ini, dia akan mencari seperti jarum ataupun bahan yang lebih kecil pada itu dalam sebuah kawasan yang begitu luas. Ya. Betul. Kita ingat Boeing 777 ini besar. Sebenarnya di laut dia tu macam setitik saja. Sangat kecil. Lagi pula kalau dah jatuh, dah pecah, dia lagi berkecil, lagi kecil. Jadi usaha mencari ini sangat rumit. Ini yang orang perlu faham. Dan ia akan bertambah rumit bila kita jumpa nanti debris.
Dia akan bertambah. Ya, kita tengok. Mungkin doktor boleh komen dari sudut operasi SR sekarang ni. Dari sudut kedalaman dan teknologi yang boleh kita bayangkan yang sedang digerakkan. Saya rasa banyak aset sudah berada di kawasan mencari sekarang. Kita kalau dari segi aset kita tengok, semua remote ada, man submersible, penyelam scuba, operasi. Jadi kalau kita tengok pada sini sebenarnya kita tahu average kedalaman situ 3,800 ke 84,000 ya. 4,000. Jadi bila mana kita dapat confirm nanti melalui barang-barang yang terapung, pasal yang paling sulit akan timbul, maknanya mencari di dasar laut. Dan aset-aset yang kita nampak ni yang canggih ni, jadi saya bukan nak nak ingatkan semua orang kan, supaya jangan terlalu excited, optimis dengan ni nanti kita harap-harapkan dah dapat secepat mungkin. Sebenarnya akan memakan masa nanti. Bukan aset-aset ni pun dia punya kelebihan pun terhad juga. Ya, ada dia nak keterbatasan mencari dia juga. batasan dia. Ya. Dia seberapa dalam dia boleh masuk. Ya. And then dia punya pencarian tu kecil. Sedangkan kita nak di bawah dasar laut tu adalah satu dunia yang lain sebenarnya. Ya, mungkin berbentuk gunung, mungkin dia berbentuk gunung, rabung. mungkin dia dekat tu kat mana. Jadi melalui apa yang kita, in fact dekat dalam oil and gas pun kita selalu menggunakan sistem ROV ni untuk kita punya piping lah, electrical ke. Kita punya underwater survey semua kita pakai ROV ni kan. Itu bukan benda asing. Bukan benda asing pada kita. Dalam industri oil and gas itu biasa. Dah lama pakai dah. Biasa kan. Tapi kita tahu bila kita mencari satu benda yang kita tak pasti di mana, itu masalahnya. Dia macam mencari harta karun. Ya. Kadang-kadang bertahun. Sebab tu kalau kita tengok Air France sampai 2 tahun. Sedangkan France adalah sebuah negara maju. Ya. Teknologi apa yang dia tidak. Apa yang boleh memberi sedikit kelegaan dan juga semangat baru setiap kali menyertai operasi yang memakan masa yang panjang. Dan hari ini ada lead baru 122 objek yang dicerap oleh satelit. Sebenarnya lead yang sebegini sebenarnya sangat penting pada orang-orang di bawah sana. Sebab apa? Tanpa information yang macam sebegini, mereka seperti mencari sesuatu yang tidak ada. Macam jarum di laut lah kata orang. Jadi bila kita ada lead sebegini, jadi kita boleh fokus. Jadi kita punya aset udara dan juga aset laut tu boleh fokus satu area dan kalau insya-Allah lah saya ingatkan kalau kita tengok pada pencerapan tiga satelit tu dia di lokasi yang sama. Ya, agak hampir maknanya barang-barang yang terapung ni masih ada di sana. Tetapi kita kena mencari je. Kita mencari dan menggunakan segala aset yang kita ada. Cuma kita sebagai orang yang di luar kita mesti faham yang apa yang telah digerakkan sebenarnya mengikut pengalaman saya 40 tahun dalam search and rescue ini adalah aset yang tercanggih yang terbaik. Tetapi kita mesti faham limitation di dalam operasi, dalam mencari, dia memerlukan masa. Dan kita sebaiknya kita memberi sokongan yang padu pada mereka. Satu lagi kita kena integrate the 3 sistem tu, satellite, udara, air dan selepas itu nanti underwater. So integration itu akan makin rapat. Saya ingat semua belajar dari kejadian ini. Ya. Bukan kata kita, semua 26 negara yang terlibat ni pun belajar dalam kes ini. Dan dari sehari ke sehari, because dalam dia tiap-tiap hari dia orang akan berbincang. Ya. Pakar-pakar SAR ni akan berbincang. Ya. Kita boleh bayangkan ya. Bayangkan dia akan berbincang setiap masa sebenarnya. Dan SAR ni berjalan 24 jam. Kita faham. Di laut tu 24 jam. Di pejabat pun 24 jam. Kita akan berbincangkan macam mana nak mencari barang yang hilang ni. Jadi insya-Allah saya percaya sampai masanya nanti kita akan jumpa juga. Kalau dia ada di situ semua pasukan SAR ni akan jumpa. Bangkai utama tu. Akan jumpa kalau dia ada di situ. Melainkan kalau dia tidak ada di situ. Itu saya pastilah. Okey, Datuk Kapten perlu datang lagi ke Astro ni jika ada kelapangan kerana kepakaran Datuk dalam operasi mencari selama 40 tahun begitu berharga buat kami kerana jarang sekali kita dapat berkongsi pengalaman-pengalaman yang begitu berharga ini. Apatah lagi dalam situasi yang begitu kritikal kita masih tidak berjumpa sebarang
tentang serpihan ataupun bangkai MH370 yang mengakhiri perjalanan di selatan Lautan Hindi, satu kawasan yang benar-benar berbeza. Mungkin kita boleh rujuk kepada kes-kes sebelum ini, tetapi mungkin itu kes sebelum ini tidak sama dengan kes MH370. Datuk Kapten pun bersetuju, dan itu saja masa yang kita ada, dan kita mengharapkan sesuatu keajaiban berlaku. Operasi SAR sedang giat dilakukan, mengharapkan cuaca terus baik bagi rakan-rakan mencari dan menyelamat di Perth, Australia dapat berada di udara, di laut dan di mana saja melalui teknologi yang kita harapkan boleh membantu. Terima kasih kepada anda, dan selepas ini kita akan bersama rakan saya Iza Izlan untuk terus memberi liputan mutakhir mencari tragedi MH370. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.